Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ij'alna min ahlil khair wa amitna min ahlil khair. اللهم اجعلنا فاقها في الدين واجعلنا عالما في التأويل. اصرف عنا البلاء والوباء والأمراض إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نشكر إلى الله سبحانه وتعالى على رعايته وبركاته ونعمه، ونستطيع أن نحضر لهذه الدورة أو المحاضرة في هذا الصباح المبارك. Yang saya hormati pengerusi surau Tuan Haji Tuan Haji, saya lupa nama. Minta maaf Tuan Haji. Tuan Haji Yahya, timbalan pengerusinya Tuan Haji Musdana, sahabat saya Ustaz Iraman, imam kita dan para imam yang lain, pimpinan surau Darul Ikram, haji-haji, umi-umi, ikhwah wa akhawat, anak-anak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesekian kalinya kita bertemu untuk meneruskan pengajian berkitab kita. Kitab yang dinamakan sebagai Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahi Al-Qadiri. Al-Misbah makna ataupun artinya lampu. Al-Munir yang terang. Isnad pada majaz ataupun perumpamaan yang diguna orang dulu-dululah, iaitu lampu yang terang. Sifat kepada lampu itu terang pada apa? Apakah gharad atau apakah ghayahnya, yakni tujuan, iaitu untuk menyuluh ataupun untuk menerangi. Ma'rifat artinya tahu ataupun kenal, daripada perkataan arafa ya'rifu, ta'arruf. Kita pernah dengar guna tu. Lepas tu ma'rifat pernah guna juga. Bahasa kita semualah, kan? Tahu apa ni? Tahu ataupun kenal Allah Ta'ala. Satu ismu zat, iaitu nama Tuhan kita Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala dengan cara lagu mana? Wa hunaka tariqatain, ada dua cara. Cara yang pertama, kenal Allah Subhanahu wa taala bi sifatih, dengan sifat-sifatnya. Cara yang kedua bi dzatih ataupun bi dzatih, dengan zatnya. Adapun dengan zat Allah Taala mustahil pada akal akan berlaku di dunia. Kerana ianya Allah Ta'ala ini walaupun ada dengan zat, dengan cara-cara dia, tapi dia tak dapat dilihat dengan mata di dunia. Namun di akhirat, Allah sebut dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin kelak apabila ditakdirkan ataupun dikehendaki untuk masuk dalam syurga,
kita semua ni masuk dalam syurga insya-Allah. Berlakulah pelbagai nikmat Allah Taala yang maha banyak. Di antaranya taghyirul wujuh, berubah wajah. Wajah kita berubah ni je. Nah, setengah daripada alim ulama kata bila kita meninggal umur 60 dah bangkit. Bila kita meninggal umur 50 dah bangkit. Umur tu. Tapi jangan tanyalah lagu mana ustaz masa tu gaul ada ustaz. Nak jalan kaki di akhirat ni penat ni. Tu jangan ceritalah tu. Ni di akhirat. Semua tu tak berlakulah lepas kita meninggal. Namun umur boleh. Kerana apa? Nak bagi tahunya perubahan wajah tu berlaku. Masuk dalam syurga Allah Ta'ala aja jadi muda belia. Dalam umur 30-40 yang kita panggil sebagai sweet time. Betul tadi? Sweet time. Waktu yang paling sesuai. Penyakit tak ada lagi masa tu. Harta pun ada lah sikit-sikit. Sebab itulah budak-budak, orang panggil budak-budak nak up ni 20 tahun, 25 tahun dah. Allah tak bagi harta yang banyak. Dan dia tak boleh nak melangkah lebih lah. Sebab dia baru. Manakala kalau umur dah 30-an masuk 40, kalau cikgu ni dah 44, gajinya okey lah tu. Betul sama dah? Sama tahu 48 lah dia. 48 7,000 lebih ni. Betul tak? Begitulah keadaan dia. Jadi pada waktu itulah sweet time tu. Penyakit tak ada, kehidupan stabil. Lepas tu orang kata tu nak cari seorang lagi tu kata begitu lah. Waktu yang paling sesuai. Gitu, sweet time tadi. Jadi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dalam syurga antaranya berubah wajah, muda belia. Dan nikmat berubah wajah itu tasalsul nama dia, berhubung-hubung tanpa ada had. Orang panggil infinity. Ada had tak ustaz? Nikmat tadi ada had tak ada had? Kalau had ada di dunia, bukan di akhirat. Bermakna makin muda, makin muda, makin muda, makin muda. Ada had tak kemudaan kita tadi? Tak ada had. Setengah daripada warid mendatangkan bila kena angin dia, angin syurga datang kena kat muka kepada ahli syurga, menjadi makin muda, makin muda, makin muda. Kalau makan tu makin sedap, makin sedap, makin sedap. Kalau gembira, makin gembira, makin gembira, makin gembira. Ada had ke tidak? Tak ada had. Jadi dinamakan sebagai tasalsul, berhubung-hubung nikmat tadi tanpa ada had ataupun tanpa ada batas. Begitu juga dalam neraka Allah Ta'ala. Makin sakit, makin sakit, makin sakit, makin sakit. Makin panas, makin panas, makin panas, makin panas. Tasalsul juga, iaitu kesakitan tanpa had. Sebab itulah orang kafir meminta dengan Allah Ta'ala, ya Allah jadikan aku di pasir. Sebab apa? Sakit sangat neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kata thumma la yamutu fiha wa la yahya. Mu tak akan mati dah dalamnya, dalam neraka Allah. Mu nak mati tak boleh mati dah. Sebab dah mu mati dah. Nak mati apa lagi? Dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa la yahya, dan takkan hidup kembali ke dunia. Tak payah minta lah. Ini berlaku kepada orang kafir. Dan nikmat yang paling besar dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaltaqi ila rabbih, yakni bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menggunakan mata kepada ila rabbiha nadhira. Kita tengok Tuhan kita depan kita, guna mata kepada mata kita. Satu cara kenal Allah. Tapi berlaku di mana? Di akhirat. Berlaku di akhirat, tak berlaku di dunia.
Kita sembah Allah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun tapi tak boleh tengok dia. Rugi kita. Sebab itulah Mu'tazilah mengatakan mustahil tengok Allah. Kenapa? Nak tengok Allah mesti ada cahaya. Cahaya tu makhluk Allah Ta'ala. Mustahil Allah menumpang di atas cahaya. Itu Mu'tazilah, satu kumpulan yang sesat daripada agama kita. Tapi ahli sunnah wal jamaah kata, mu jangan takwil ayat ni. Ini berlaku di akhirat, tak berlaku di dunia. Memang betul kita tengok Allah Ta'ala kelak guna mata kepala kita, guna mata kita. Cuma ulama kata, lagu mana tengok Allah dengan guna mata? Wallahu a'lam. Kerana bukan sebagaimana kita tengok makhluk di bumi, bendanya hanya berlaku di akhirat. Lagu mana cara dia? Wallahu a'lam. Syarat dia masuk dalam syurga. Satu cara kenal Allah Ta'ala. Tetapi macam mana nak kenal Allah tanpa kenal di dunia? Kenal dunia bukan kenal dengan zat, kita kenal dengan sifat-sifatnya. Berapa sifat ni? 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, satu sifat harus bagi Allah Ta'ala, 41. Terdapat di dalam syahadah kita yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Dalam syahadah kita tu, kalau kita mengucap sahaja, ada 41 sifat yang mesti tahu dan mengaku. Pendek kata sebelum meninggal dunia, syahadah kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terdapat 9 sifat. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat harus bagi Rasul. Semua sekali 9 sifat. Gabung dengan sifat Allah Ta'ala, 50 sifat kita mesti tahu dan mengaku. Ini ijma' ulama. Kena tahu dan mengaku. Dan tahu kena mengaji. Mengaku mesti kita tahu dengan mengaji, baru kita mengaku dengan baik sebelum kita meninggal dunia. Sebab apa? Nak tunggu Tuhan ni? Tuan-tuan, marilah kita sama-sama. Walaupun lambat mengaji kita, kelas kita sebulan sekali dah, orang panggil satu purnama baru jumpa. Tapi tak apalah, kita ambil inisiatif mengaji. Artinya kita ada jawapan dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, tak ada Nabi aku mengaji baru sifat nombor 2, mati dah. Jawab depan Allah, siapa bagi mati? Mu juga bagi mati Allah. Aku nak mengaji lagi, ada jawapan. Namun kalau kita tak ada langsung mengaji tentang sifat 20 bab tauhid, sedangkan ada ruang dan peluang untuk kita belajarnya, jawab depan Allah. Orang putih kata, you defend yourself. Pertahankan diri kamu depan Allah Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Kita ambil analogi sikit sebelum masuk kita. Belajar peringkat master dengan PhD. Dia kalau kita belajar master ni, kita hanya belajar satu skop yang agak kecil. Kalau kita belajar di ijazah pertama, besar. Mu nak mengaji apa? Contohnya mu ambil bab, kita ambil bab ikan. Okey, bahas bab ikan saja. Masuk peringkat master, okey, jenis-jenis ikan. Kita pun kecilkan skop kita. Dalam tu ada soal jawab tu, orang panggil sesi viva. Ini cerita-cerita untuk akademik. Masuk pada peringkat PhD, ikan yang jenis tadi tu mungkin skop kecilkan lagi, ambil seekor ikan. Dan seekor ikan tadi tu mungkin bahas satu-satu. Kita pun kecilkan skop tadi, ambil seekor ikan. Buat kajian tentang ikan ni, tentang jantina dan sebagainya. Baik, buat satu tesis. Adakah tesis kamu tu berjaya ataupun diluluskan? Tak lagi. Mu kena defend. Pertahankan tesis kamu. Itu semua PhD. Itu PhD. Rupa-rupanya macam tu. Contoh tuan-tuan, 1 tambah 1 berapa? 2. Tobat 2. Dia kata 2, saya kata 3.
Adakah 3 tu salah? Tak lagi. Sebab dalam sesi soal jawab mu kena pertahankan kenapa kamu sebut 3. Kalau kamu dapat jawab depan ekspertis ni, depan kamu ni, yang kamu, kenapa kamu jawab 3 sedangkan dia kata 2, kamu jawablah dengan fakta. Justifykan. Orang putih kata justifykan. Kita pun jawab zam. 3 jawapan kita tadi, kita jawab. Orang yang duk tengok ni, betul juga. Itu pandangan kamu. Baik, saya setuju. Walaupun 3 kita punya tu salah, dia betul. Lagu itulah kita dengan Allah Ta'ala kelak. Kalau kita boleh jawab depan Allah Ta'ala, kenapa mu tak semayang? Kita jawab zam. Kita jawab, rupa-rupanya lagu tu. Kenapa mu tak belajar sifat 20? Kita jawab zam. Lagu tu. Sama ada terima tak terima, Allah Ta'ala akan jawab. Sebab itulah bagi ada reason kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam soal-soal agama ini, tak boleh main-main. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam surah Sajadah, Rabbana absarna, ya Allah, dah aku tak tahu dah ya Allah. Muduk torture aku ni, aku mengaku je lah. Rabbana absarna, kami tengok dah, kami tahu belaka dah Allah. Wa sami'na, dan kami dengar dengan telinga kami dengar apa-apa yang dibawa oleh Rasul, apa-apa disampaikan oleh Rasul, kami tahu belaka. Dan kami mengaku salah ya Allah, mengaku salah depan Allah. Lepas tu apa lagi kita minta dengan Allah? Farji'na, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Satu permintaan yang tak masuk di akal. Untuk apa nak kembali dunia? Farji'na na'mal salihah, sebab kami nak buat amal-amal yang salih, sebab kami tak dan buat masa tu. Apa yang kami nak buat? Kami nak solat, kami nak sedekah, kami nak mengaji. Inna muqinu, sebab kami ni orang yakin. Allah kata baru yakin ke? Baru yakin ke puak-puakmu ni? Mati dah ni. Jangan tanya lah. Benda-benda macam ni jangan soal aku lah. Sebab mudah mati. Nak minta apa lagi? Tuan-tuan, banyak soalan-soalan penyesalan yang dinukilkan dalam Al-Quran, termasuk dalam surah Al-Mulk. Sa'alahum khazanatu. Betul tak? Sama kan? Soal sa'alahu la fasa'ala ayat tu khazanatuha. Ada ingat tak soal? Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Betul tak? Ada kurang macam tu. Kita tengok chat. Apabila puak-puak kafir berjalan di akhirat nak menuju ke neraka, setengah alim ulama, puak-puak kafir ni dia tak ada penghisaban, terus masuk neraka. Malaikat perambat pergi masuk neraka. Mereka pun pergi masuk neraka dengan gerombolan yang ramai menuju ke neraka Allah Ta'ala. Nak tak pergi tak boleh, diperambat oleh malaikat. Pergi. Bila pergi sampai di depan di pintu neraka. Ini kisah ni yang disebut dalam surah Al-Mulk. Lalu malaikat khazanah pun kata nanti dulu. Nanti dulu. Mu nak gimana? Dia tanya. Macam kita lah, kita jaga pintu ni. Nak gimana? Nanti. Nak gimana ni? Ramai-ramai ni. Sa'alahun khazanatuha. Lalu malaikat khazanah bertanya kepada mereka, yakni orang-orang kafir yang ketika itu, mu nak gimana ni? Mereka pun jawab, kami nak masuk dalam neraka. Sebab apa? Sebab Allah suruh kami masuk dalam neraka. Sebelum kamu nak masuk neraka, aku tanya dululah, sebab aku ni penjaga neraka. Lalu tanyalah malaikat khazanah, dia kata, alam ya'tikum nadhir, tak ada kepada kamu seseorang cerita kepada kamu tentang ada neraka hari ini? Tak ada ke? Tak ada ke kepada kamu cerita bab neraka hari ini? Tak ada ke? Apa mereka jawab? Surah ayat kedua. Apa? Fakadzabna, qalu bala.
Quran yang kita duk baca tu lah. Kita baca saja dah. Qalu bala, ya ada. Ada orang cerita kepada kami tentang ni. Bukan tak ada, ada orang cerita tentang neraka, tentang azab kubur, tentang semua orang cerita. Tapi fakadzabna, tapi kami dusta kepada apa-apa yang dibawa oleh mereka. Oh, kalau macam tu lah, silalah masuk neraka. Malaikat kata, mari pakat masuk neraka. Soal jawab depan Allah tak berjaya. Benda ni berlaku di akhirat. Tak nak lagu tu lah. Kita tak nak jadi macam tu. Baik, kembali kepada kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap mana Ustaz? Kat mana kita? Kitab kita. Berhenti di mana? Saya tak tahu tak tanda ni. Ada yang tanda tak? Kita jumpa sebulan sekali tu jadi tak ingat tu. Ingat tak? Umi-umi belakang ingat. Saya kat mana? Muka surat berapa? Muka surat 6. Boleh baca? Baca je. Oh, makruh harus. Alhamdulillah. Hukum syarak. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi huraian yang pertama pada pengenalan agama. Okey. Dekat mana tu muka surat 6 Muka surat 6 di mana tu? Iaitu bermula undang-undang Allah Taala 5 perkara. Boleh cakap tu? Kita habiskan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bila sebut saja undang-undang, apa makna undang-undang? Apa makna Islam ni? Islam undang-undang. Islam tu undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan datang daripada kita. Tu nampak. Jadi kita ni ada dua set lah. Ada dua set. Set akhirat, set dunia. Sebab tu bila bertemu di antara undang-undang dunia dan undang-undang akhirat, nak pilih yang mana satu ni? Nak pilih mana satu? Belaga di antara dunia dan akhirat, nak pilih mana satu? Nak pilih undang-undang mana satu ni? Kena jawab ginilah. Taubat, pilih yang akhirat. Tu tuan-tuan. Sebab Islam undang-undang, Muslim yang menurut undang-undang. Tiba-tiba orang Islam tidak menurut undang-undang. Munasabah tak munasabah, tidak munasabah. Nampak Itu maksudnya tuan-tuan. Sebab tu orang tanya, bila saya hari tu nak pergi bayar rohtan, undang-undang dunia tu tapi tak bolehlah kita kena bayar lah rohtan. Dah lama tak naik motor ni tuan-tuan, dah Covid dan sebagainya. Kita pun tak teringat. Tengok-tengok rotek mati dah setahun. Lebih setahun. Sudah. Pergilah nak bayar rotek hari tu, tapi tutup. Dia punya nak buat insurans tu. Kata tuan, boleh bayar lagi tak? Dah mati bila? Mati bila ni? Dah setahun lebih. Oh, setahun lebih dah. Saya pun kata, kena puspakom ke? Dia kata, tak apa tuan, 3 tahun rotek tak payah bayar. Saya pun dengar 3 tahun dia bagi masa tak payah bayar rotek. Maknanya kalau 3 tahun tu, 3 tahun tak bayar rotek, barulah masuk puspakom. Ni nak pecah rahsia sikit tuan-tuan. Kalau ada tak bayar rotek lagi, tak apa lagi lah. 3 tahun. Tak tahulah undang-undang baru ni. Sebab undang-undang Covid sekarang. Tapi kena bayar lah rotek tu. Kena bayar lah. Baik, tu cerita undang-undang dunia. Baik. Islam, undang-undang akhirat. Bila belaga di antara dunia dan akhirat, pilih yang akhirat. Sebab tu Allah kata, tilka hududullah. Inilah had Allah. Inilah hudud Allah. Jangan persoalkan undang-undang Allah. Kita boleh kata lagu ni, mana mu nak pilih dunia dan akhirat? Aku nak pilih akhirat sebab aku orang Islam.
Tetapi pelaksanaan dia serahlah kepada pemerintah. Sebab tu isu hudud bukan isu nasional, bukan isu pemerintahan, bukannya isu politik, isu agama. Kita cakap lagu ni, kenapa tak boleh buat lagi? Kerana depend kepada pemerintah yang berhak menentukannya. Ini bukan soal politik. Tapi kita wajib pertahankan undang-undang agama. Sebab itulah ada satu lagi isu, apabila Mahkamah Persekutuan telah membatalkan pengislaman 2 orang budak. Ingat lagi tak? Kes Indira Gandhi dah. Bukan Indira Gandhi tu, Indira Gandhi kita. Budak tu masuk Islam. Sebab apa? Sebab pak masuk Islam. Dalam mazhab kita, salah seorang Islam, anak bawah umur terus masuk Islam, orang panggil ittabi'u, kita ikut. Macam kita nak Islam baka ni, Islam baka kita ni, bila salah seorang masuk Islam, mak atau pak dia tu Islam lah anak-anak yang bawah umur. Jadi betul lah kaedah tu. Tiba-tiba maka persekutuan memutuskan tak boleh satu pihak, kena 2 pihak. Belagalah di antara Islam, di antara undang-undang akhirat dengan undang-undang dunia. Belagalah tuan-tuan. Nak pilih mana? Tuan-tuan tentulah sendiri. Bertanggungjawablah orang memutuskan soal ini. Sebab apa? Undang akhirat dalam mazhab kita. Baik. Dalam undang-undang Allah Ta'ala ini ada 5. Kita baca tuan-tuan. Iaitu bermula undang-undang Allah Ta'ala 5 perkara. Iaitu yang pertamanya wajib. Apa maksud wajib tuan-tuan? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Bahasa Arab kata, sesuatu yang kita buat, sesuatu yang diberi pahala, dijanjikan pahala apabila kita membuatnya, ibadat tadi, perkara tadi, dan dijanjikan seksa apabila meninggalkannya. Itu maksud wajib. Kita pun ambil contoh satu. Wajib ni mana? Wajib solat. Wajib solat. Sebab tu kita mari ni, semayangnya, puasanya, mari. Sebab tu Allah kata aqimus salah, hendaklah kamu salat. Tiap-tiap suruhan Allah dalam Al-Quran tu menunjukkan kepada arahan. Bila arahan, wajib. Ulama fiqh kata wajib, mu kena buat. Wajib. Lepas tu kita belajar sifat 20. Wajib tak wajib tuan-tuan? Wajib tak wajib? Wajib, bahkan fardu ain. Mana dalil? Tanya dalil. Mana dalilnya? Dalilnya yang kita buat tahlil tu. Fa'lam. Sambung tuan-tuan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Hendaklah kamu tahu Muhammad, hendaklah kamu cari ilmu wahai Muhammad, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah tekan Nabi kita Muhammad, mu kena cari Allah, mu kena mengaji tentang Allah. Jangan syak-syak. Tak boleh syak-syak kenal Allah. Kena yakin Allah tu siapa. Nabi Muhammad kena tekan tuan-tuan. Lepas tu kita, sebab tu belajar sifat 20 fardu ain. Fardu ain. Artinya kita tak serupa kita belajar bab taharah serupa. Kalau kita tak belajar tak belajar kebersihan dalam agama, tak sah solat. Bila tak sah solat, adakah kufur? Tak lagi. Tak kufur lagi. Tapi kalau tak belajar sifat 20, kufur selalu. Sebab apa? Sebab belajar sifat 20 ni tentang akidah, pegangan. Ni bukan tentang ibadat ataupun amalan. Kena tanamkan sifat nak belajar tuan-tuan. InsyaAllah sempat lagi kita. Itu wajib. Itu maksud dia wajib, iaitu solatnya, puasanya. Kenapa? Kerana Allah suruh. Benda yang dituntut buat. Dalam agama kita ada 3 sahaja. Dituntut buat, dituntut tinggal, tak dituntut buat, tak dituntut tinggal. Ikutmu lah. Mana yang dituntut buat ada 2, iaitu wajib. Itu yang pertama. Putus daripada Allah. Tak boleh negotiate lagi dah. Tak boleh bawa bincang. Solat 5 waktu.
Boleh tak kita nak mesyuarat lagi Ji? Nak tambah lagi satu waktu? Boleh tak Ji? Kita kena buat 6 Sebab apa? Kristian 7. Kristian 7. Bahkan India buat 7 kali tuan-tuan. Semayang dia 7 kali semayang dia. Saya tanya sendiri dengan kawan saya yang berbangsa India. Berapa kali? Sebab dia warak. Dia warak orangnya. Berapa kali solat? Priyatari sini nama dia. 7 kali Ustaz. You buat berapa kali? Saya buat sekali 2 saja. Boleh lagu tu pula. Tapi 7 kali. Sebab tu kalau tengok di tokong India tu, di kuil-kuil India, kalau terbuka, boleh buka waktu solat lah tu. Kalau tutup, tu bukan waktu solat. Waktu solat dia lah, bukan solat kita. Kalau terbuka, boleh masuk pagar je tu, itu waktu semayang dia. Belajar sikit-sikit lah. Orang panggil Muqaratul Adiyah. Baik. Jadi boleh mesyuarat tak boleh mesyuarat dah, sebab putus daripada Allah. 5 je solat kita. Tiba-tiba datang dalam Quran, autiru, hendaklah kamu solat witir. Tu lagu mana pula tuan-tuan? Dalam Quran kata hendaklah kamu solat witir. Sedakkah hendaklah suruhan Allah? Hak inilah nasib baik. Sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berapa solat fardu kita? Nabi pun jawab, solat fardu kita ada 5 je. Alhamdulillah, nasib baik. Kalau Nabi kata 6, maka kurang kita. Tambah satu lagi dah jawab dia. Sebab apa? Sebab jenis malah belaka, bukan dia rajin belaka kita ni. Malah belaka. Solat witir disebut sebagai autiru, hendaklah kamu solat tu, hendaklah kamu solat witir, suruhan Allah tu. Lalu Nabi kata, itu solat fardu. Apa dimaksudkan dengan autiru tadi tu? Ulama pun kata ini solat wajib. Wajib apa maksud wajibnya? Wajib sunat muakkadah, dituntut ke atas kita solat witir. Bermakna solat yang dituntut selepas solat fardu adalah solat witir. Nasib baik, alhamdulillah. Kalau Allah kata fardu juga, lepas solat isyak semayang witir lah kita ramai-ramai jawab. Tapi kita buat bila tu? Buat bila witir ni? Semayang tarawih setahun sekali je lah. Ni tak apalah, buat juga. Kita buat juga, nasib baik tak buat. Itu suruhan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu wajib. Yang kedua sunnah dah sebut dah hari tu dibaca. Sunat dengan sunnah mana satu je? Mana yang betul? Sunnah ke sunat? Orang kita sebut apa? Orang di belakang sebut apa? Sunnah ke sunat? Sunnah ke sunat? Sunnah bahasa Arab, sunat bahasa kita. Jangan balah lah. Boleh pakai belakang. Orang Arab boleh sebut sunnah. Kita orang Melayu sebut sunat. Tapi bukan sunat tu. Yang tu je. Itu masalah kita ni. Dia sunat tu ada satu lagi makna lain, sunat tu. Jadi yang betulnya sunnah. Baru tak ada dakwah-dakwi ya. Tak ada dakwah-dakwi. Sebab tu yang sunat tu tukarlah jadi khatam. Habis cerita. Ya, baru betul sunat tu khatam. Khatam habis baru makna dia khatam. Ni bertukar dengan sunat kita ni. Sunat ni sunnah dengan sunat ni. Baik. Apa maksud sunat? Iaitu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang dijanjikan pahala pada mereka yang buat dan tidak dijanjikan siksa mereka yang meninggalkan. Itu sunat. Sebab tu orang yang buat solat sunat, orang yang buat sunat-sunat ini, dia dapat pahala. Tapi kalau tak buat, tak dapat seksa. Yang wajib pula, kalau kamu buat dapat pahala, kalau kamu tak buat dapat seksa. Bila seksa tadi tu, ulama kita dijanjikan seksa. Bila dijanjikan seksa? Bila Allah nak bagi seksa tadi? Di akhirat, bukan sekarang. Sebab tu orang tak semayang, dia rasa seronok. Tak ada apa-apa je. Haji yang semayang, yang 5 kali pergi solat
sehari semalam tu duit dapat banyak. Banyak mana duit? Ada tak? Ada. Yang kita duk istiqamah pergi masjid semayang tu apa faedahnya? Ada tak ada? Ada. Baik aku mai haji. Main damani baik aku ada faedah juga, rasa seronok. Tu haji ni pergi surau ni dah. Berkali-kali pergi tu nampak ada gaut kat kaki tu. Dia mengata pula kat kita. Apa faedah? Tak. Sebab apa? Allah kata bila kamu tak buat, tak semayang, bila kamu tak semayang, kamu dijanjikan seksa. Di mana diseksa itu? Seksa berlaku di akhirat. Bukan sekarang ni. Hak tu yang ramai orang tak solat tu. Dia tak tahu apa. Bahkan dia seronok dia tak solat. Bahkan ada kita kata juga, Allah, aku ni yang solat hari-hari, yang datang surau hari-hari, banyak musibah aku. Tak sikit-sikit musibah, sikit masalah. Yang dia tak solat ni, kita tahu tak semayang, tak apa, tak nampak tenang je, nampak okey je, harta makin banyak. Tuan-tuan ingat, orang lagu ni dua keadaan. Dia buat salah, Allah tak bagi dia musibah. Dia buat salah, tak bagi musibah. Bermakna di dalam keadaan Allah biarkan dia. Rezeki yang dia dapat istidras, yang Allah tak reda. Jangan sampai jadi Fir'aun, jangan sampai jadi Qarun. Allah tak menimpakan musibah dia pada awal-awal dia jadi kaya. Pada akhirnya Allah musnahkan dia sekelip mata sahaja. Kita pun reda lah, biarlah Allah tak bagi musibah pada dia. Kita ni, kita ambil kita, tuan-tuan. Sebab itulah sekiranya kita tengok dah, kalau Allah kata terus bagi seksa lah, siapa-siapa tak semayang subuh sakit gigi lah, agak-agak penuh surau kita. Itu nak menunjukkan bahawasanya dijanjikan seksa, bukannya dapat lala tu kan. Baik. Jadi sunat ni buat tak apa, tak buat tak dapat pahala, tak dapat dosa. Tapi buat dapat pahala. Itu sunat. Cuma nak tanyalah, sunat ni walaupun tak buat ni tuntut ke tidak? Benda-benda sunat ni walaupun Allah kata boleh pilih lah, mu tak nak buat pun, tuntut tidak? Tuntut tidak ni? Tuntut. Bila dituntut oleh Allah, kan saya kata tadi dua tuntutan. Tuntutan pertama wajib putus daripada Allah. Hak tu tak boleh mesyuarat dah, kita kena buat. Lepas tu yang sunat ini tak putus daripada Allah. Allah bagi kelonggaran sikit, mu nak buat tak apa, tak nak buat tak apa. Tapi nak tanya, walaupun tak buat, adakah ianya dituntut oleh Allah? Tuntut tidak? Dituntut. Bila dituntut kita tak buat, Allah tanya di akhirat kelak ke? Allah akan tanya. Tuan-tuan, sebab dituntut buat, cuma tak putus je. Solat kita tu putus, mu kena buat. Allah paksa kita, enforcement. Hak ni tak putus, tapi tuntut tak? Tuntut. Bila tuntut, berapa banyak yang Allah bagi pada kita sekarang ni, takut kita tak buat. Sebab itulah ketika mana Allah nak tarik balik, orang panggil tawaran Allah dalam sunat ini, ketika mana kita sakit, tak boleh buat dah benda sunat. Satu lagi ketika kita mati, tak ada dah benda sunat ni, tuan-tuan. Inilah tuan-tuan yang saya kata dalam bab PhD tadi, mu jawab depan Allah, mu defendkan diri kamu depan Allah. Boleh jawab ke depan Allah Ta'ala? Misal katalah iaitu berkorban. Idul Adha tadi tu sunat tak sunat? Sunat tu. Sunat bagian sunat yang dituntut, sunat muakkadah, sangat-sangat dituntut kita buat tu. Lalu kita pun mati, kita tak buat korban. Berdepan dengan Allah Ta'ala, mujawab depan Allah. Kenapa mu tak buat korban sedangkan mu ada duit? Minta maaf, duit tak ada masa tu. Depan Allah dia pun jawab. Dia jawab, raktek boleh bayar raktek. Jawablah kita. Raktek motor boleh bayar, kereta boleh bayar. Ni untuk aku tak boleh buat. Kita pun jawab depan Allah Ta'ala, justifikasinya. Aku tak dan. Kalau Allah terima tak apa, tak terima kenalah kita.
Sebab tu sunat itu walaupun dia tidak dituntut putus, tapi dituntut tidak dituntut, kena buat jugalah jawab. Tuan-tuan, insya-Allah benda sunat-sunat kita buatlah. Jangan tinggal dia dalam seharian kita. Okey, itu sunat. Yang keduanya dituntut tinggal haram. Mana haram tu? Buat dapat dosa, tak buat dapat pahala. Haram, putus daripada Allah, mu tak boleh buat. Tak sebagaimana berzina tak boleh. Kok masa depan nanti kita buat mesyuarat nak bagi halal zina, tak boleh dah. Sebab zina putus daripada Allah, tak boleh buat. Ataupun haram. Bukan zina saja, la taqrabuz zina, mu jangan duk dekat dengan zina pun haram dah. Ini pula nak berzina, tak boleh. Mencuri haram, minum arak haram. Tak. Cuma arak tak boleh mesyuarat lagi dah, putus daripada Allah. Adapun orang duk kata ustaz lagu mana dengan ketum lagu mana, tu mesyuarat lagi lah. Mesyuarat lagi lah. Kena tanya jugalah, kena tanya juga ni ya. Dah, di ada minum ketum dah, ada ustaz, tapi alah, air biasa ustaz, rebuh biasa. Lagu mana tu minum tu, lagu mana? Dia kata apa? Dia kata alhamdulillah makan tu segar, minum tu segar. Ada tertagih tak? Tak ada. Ada macam pening-pening lalat? Tak ada. Cuma rasa segar. Serupalah dengan air Vita. Dia kata macam tu. Macam tu hukum dia harus. Lagu tu haruslah. Tapi nanti dulu nak tanya dulu, budak-budak muda lagu mana buat tu? Oh, budak-budak muda banyak lah Ustaz. Dia modify binatang. Tak, macam mana? Dia masukkan ubat nyamuknya. Lepas tu sekarang tu ada yang kaedah baru masuk ubat tikus tu. Ubat tikus ni saya kata kalau makan binatang ni mampu keras ni. Ada pun ubat tikus masuk dalam tu. Ketum tu. Ubat tikus. Adalah seorang tu dia kata masuk ubat tikus baru seronok. Oh, yang ni tunggu masa nak mati jelah. Yang itu. Okey, baik. Pertimbangkan di antara berat tak berat. Okey, haji minum hak lagu ni, orang berapa ramai yang minum macam ni? Tak ramai lah. Tapi yang paling teruk ni budak-budak muda buat macam ni. Oh, kalau macam tu ulama pun buat kesimpulan. Oleh kerana banyak keburukan daripada kemanfaatan ini, jadi ulama pun letak tak boleh ketum, tak boleh di tanah. Contohlah, sebab apa? Banyak sangat kemudaratan. Haram ketum. Pasal apa? Pasal ngurus tempat. Tapi kalau kawasan kita ni tak ada minum ketum lagu tu, ketum tu dia buat minum macam air Levita biasa, ataupun ambil ketum tu duk buat tangan dia untuk apa? Orang panggil apa? Untuk ubat dan sebagainya. Hak tu haruslah. Sebab tu dalam bab tu boleh mesyuarat. Tak boleh mesyuarat. Serupa juga dengan kepuk lekor. Mana sini? Ada orang Terengganu ke sini? Kepuk lekor kan, ada isu itu kan. Agak-agak kita ni tak boleh makan kepuk lekor, boleh terima ke sini? Boleh terima? Orang kita ni tak boleh. Dalam bab kepuk lekor ni kita kena ambil pendapat yang tengah-tengah, iaitu ada kata boleh, ada kata tak boleh. Ambil raikan kedua-duanya. Jangan ambil pendapat yang satu. Tak boleh ya, tak boleh. Sikit kita pergi ya. Okey, itu haram. Okey, yang kedua makruh daripada perkataan karaha. Makruh iaitu buat dapat pahala, tinggalkan ia dapat pahala, manakala buat tak dapat dosa. Itu makruh. Tapi perkataan makruh tu daripada perkataan karaha tu benci. Allah benci. Jikalau bini benci kita ni, lagu mana dia rasa? Tak buat makan kita dah. Bini benci kita. Oh, terasa dah. Ataupun saya kata Haji tahu tak? Ada 2-3 orang benci pada Haji. Siapa Ustaz? Adalah, ada. Oh, dia tak kenal dengan Haji. Oh, kita balik rumah. Siapa benci aku ni? Aku tak berhutang orang. Kita tak nak orang benci kita. Lepas tu pula datang satu hukum yang Allah tak suka benda ni.
Nama dia makruh. Walaupun Allah kata boleh buat, tapi aku tak suka. Hak ni kita bimbang. Sebab tu hak makruh ini kita jaga-jaga. Kalau boleh jangan buat. Apa yang dimasukkan makruh ini? Antaranya makan benda-benda yang berbau. Benda-benda yang berbau keji. Letak dalam kurungan keji. Apa maksud keji ni? Pada uruf kita ni, kita tak boleh bau benda tu. Tak sedap, bahkan menyebabkan kita tak selesa. Apa dia? Ni sekarang ni musim derian. Je tak? Musim derian. Derian tu makan sedap, bau dia sedap, tapi bila dah masuk dalam perut keluar tu, yang tu mu'atam lah jawabnya. Hak ni bau keji ni. Apa lagi ni? Petai. Bawang jeruk yang datang daripada Thailand. Buah kerdas, apa kerdas? Yang tu 5 meter bau tu. Makan dia tu 5 meter bau lagi ji. Dahsyatnya tu. Benda-benda macam tu panggil berbau keji. Bila benda tu berbau keji, keji, tidak harus kepada kita ni. Kalau bab hukum pula, lagu mana kita dalam nak pergi ke solat, nak pergi solat, tidak harus pada kamu datang ke surau atau masjid untuk menunaikan solat berjamaah. Kerana apa? Kamu duk makan benda-benda yang berbau keji. Tak harus. Ini satu keadaan, satu hukum. Haji boleh skip lah. Haji boleh lah, tak nak datang surau. Allah termakan petai, boleh lah. Boleh buat keadaan gitu. Tapi jangan menipu lah. Tak boleh. Tapi kalau kita makan benda-benda yang berbau tapi tidak keji, tak apa. Sebagai contoh strawberry, orang kata buah strawberry ni bau tapi sedap bau dia, tu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau durian je, sekali sendawa ni, kalau kita punya surau ni dahsyat lah ni. Jangan duk makan durian lah. Sebab sekarang ni musim durian ni, musim durian. Okey, tu makruh. Tu makruh. Baik, yang terakhirnya iaitu harus jaiz namanya. Yang ini kita buat tak dapat pahala, tinggal pun tak dapat pahala, ikutmu lah. Terpulang pada kamu. Apa contoh ji? Apa contoh yang harus ni? Bagi contoh satu. Apa dia? Makan harus. Macam kita punya tu, makan tu harus tu. Sebab tu orang panggil apa, ustaz malam ni hari subuh ni datang nak mengaji ustaz. Tapi alhamdulillah nak mengaji pun masjid sediakan kambing goreng. Contohnya lah kambing goreng. Hak tu Allah kata apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Aku mari ni kerana nak belajar, tapi ada makan. Alhamdulillah rezeki. Itulah yang cerita lah. Tu harus. Tidur harus, berjalan harus, semua tu harus. Selagi mana tidak berkait dengan 4 hukum yang saya sebut sebelum tu, yang itu berubahlah hukumnya. Sebagai contoh, beli basikal sebiji, hukum dia apa je? Hukum dia apa basikal ni? Hukum dia harus. Saya pertama cantik basikal ji, berapa ribu ni? 2,000 setengah Ustaz, rumah. Nak buat apa basikal ni? Nak bawa orang rumah saya mari ke masjid. Betulkah? Betulkah hukum tadi? Daripada harus menjadi sunnah. Bila sunat sahaja, start di mana kita dapat pahala tu? Daripada kita menampung lagi tu, duk tabung tu dapat pahala dah tu. Sebab apa? Tujuan akhirnya basikal itu nak bawa isteri datang ke surau, ke masjid. Cantik sangat. Dia punya law, dia punya cara. Tiba-tiba basikal tadi tu kata, buat apa basikal tadi? Nak pergi tekan nombor Ustaz. Lagu mana hukum dia? Buat tekan nombor. Apa dia hukum dia? Jadi haram selalulah jawab. Gitulah kita. Beli kereta untuk tekan nombor, haram lah jadinya. Walaupun benda harus, tapi jadi haram. Boleh bertukar. Okey, baik. Jadi maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu tidak keluar daripada salah satu daripada 5 undang-undang ini.
Bermakna bergerak kaki anak Adam saja tak keluar daripada 5 benda ni. Mana 5 benda tadi tu? Yang saya sebut 5 perkara start daripada wajib hingga kepada harus tadi. Dan kelima-lima perkara ini dinamakan sebagai apa? Hukum syarak ataupun hukum taklifiyah. Kalau orang tanya apa maksud hukum syarak? Hukum syarak ialah undang-undang syarak yang datang daripada Allah Ta'ala. Dalam hukum syarak tu ada berapa? Ada 5 je. Bila 5 je maknanya bergerak kaki anak Adam, bangun tidur saja anak Adam terkena kepada salah satu 5 perkara ini. Kita nak pergi makan tadi tu harus, tapi makan dengan niat untuk balik lepas ni nak mengaji Quran, terus dapat pahala sunat. Cantik selalu Allah buat. 5 kira. Yang disebut sebagai hukum syarak ataupun hukum taklifiyah. Apa maksud hukum taklifiyah? Hukum yang dituntut kepada siapa? Iaitu dituntut kepada mukallaf. Siapa mukallaf? Yang kena tuntut. Siapa yang kena tuntut? Kita semua ini mukallaf. Sebab kita ni yang kena tuntut, iaitu mu kena buat 5 perkara. Nama dia hukum syarak. Baik. Daripada 5 ni, saya tanya soalan sikit. Agak-agak mana yang Haji nampak berat? Mana yang berat? Ataupun mana yang tak berat? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Yang kelima-lima tadi tu, mana yang dikatakan berat, mana yang rasa tak berat? Haji, hak mana berat rasa-rasa? Yang sunat berat. Saraman yang sunat. Betul? Sunat tadi tu yang berat. Pasal apa? Saya pun dah buat analogi ni kan. Sembahyang maghrib berapa rakaat ni? 3. Kita buat tak buat? Kita buat. Sunat dia berapa rakaat? 2 rakaat. Ambil 1 je. Selepas dia tu berapa rakaat? Kenapa kita tak buat? Ini masalahnya. 3 kita buat, 2 tak buat. Lepas tu Umi nak jawab apa? Nak jawab apa? Kita pun jawablah. Sebab sunat tu berat, Ustaz. Yang wajib tak berat. Sunat tu berat. Kalau tak berat, kita buat tak buat? Kita buatlah yang sunat tu. Dah berat, kita tak buat lah. Hak ni tu saya kata, rela pikul batulah daripada sembahyang sunat 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat kita buat. Tak. Ba'diyah 2 rakaat kita tak buat. Pelik. 4 buat, 2 tak buat. Pelik selalulah orang tanya, kenapa buat 4 tak buat 2 ni? Padahal benda sama ni. Sebab apa? Sebab berat. Kalau tak berat, buat dah. Betul tak, Cik? Boleh terima? Boleh terima. Sebab apa? Kelima hukum syarak tu berat, bukan tak berat. Baik, kita ambilkan kita perenggan ya. Baik. Dan yang lagi akan datang menyebut akan hukum syarak di dalam huraian hukum-hukum syarak, insya-Allah kita akan belajar satu-satu tentang hukum syarak. Baik, sambung lagi. Maka nyata pula daripada huraian ini bahawa pengenalan agama itu, ramainya orang-orang yang tidak mengenal agama hanya pandai menyebut, pandai menulis jua dengan dalilnya. Kita nampaklah sekarang ni ramai orang yang mengaku beragama tapi tak reti agama. Hanya pandai sebut, hanya pandai menulis. Ambil contoh yang paling besar sekarang ni, apa dia lagi? Kita ambil Siti Kasih. Dah. Orang hebat tu. Hebat. Orang hebat tu. Peruah. Sebut tentang agama tak ada masalah, dia boleh huraian. Bahkan boleh menulis lagi tentang agama. Tapi adakah penghayatan sama? Tak. Pasal apa? Dialah di antara seorang-seorang makhluk yang mengatakan kita kena benarkan Oktoberfest, iaitu budaya minum arak beramai-ramai. Sebab apa? Sebab tak boleh negara kita negara yang multicultural.
boleh sebut lagu ni orang Islam. Ini masalah kita. Tak ada seorang peguam tu. Baik, tu. Baik. Di manakah dalilnya? Ramainya orang yang tidak menurut undang-undang agama yang tersebut. Ramai. Dia mengaku dia orang beragama tapi tidak mengikut undang-undang agama tersebut. Yang mana tersebut? Yang 5 tadi yang saya sebut tadi. Maka setengahnya sembahyang saja, puasanya tidak. Ada lagi? Ada tidak ni? Ada tidak? Semayang-semayanglah tapi puasa tak. Banyak lagu ni. Banyak ni. Kan? Dan setengahnya sembahyang, puasa, menunaikan haji, tidak keluar zakat. Banyak juga. Sebab apa ni? Sebab apa? Sebab kenapa dia tak keluar zakat tapi pergi haji? Sebab haji ni dapat title. Betul tak? Balik-balik tu orang panggil apa? Abang Haji. Title ada je. Biarlah mahal pun tak apa. Nah, contohnya kita nak hantar ke KLIA kan. Baik ramai-ramai hantar ke ustaz-ustaz baca doa ustaz sikit. Saya nak berangkat ni baca doa. Kita pun berihram tadi. Nampak ibadat tu, nampak. Lepas tu pula belum pergi lagi tu orang panggil dah, Abang Haji, sila masuk sini. Habis haji dah. Tak pergi haji lagi. Sebut haji dah. Kalau pergi ke Andalusia tu, haji dia panggil kita walaupun tak pergi haji pun. Haji sini je. Tak haji lagi, tak apa, kita panggil semua haji sini. Nampak title haji tu. Biarlah balik pakai seluar pendek pun. Tak ada masalah. Macam apa? Haji Bakir. Super tak? Haji tapi seluar pendek. Kan dia, macam mana dia nak pick up cikgu murni tu, dia kata apa? Ada seorang nak kepada cikgu ni. Orangnya tua. Namanya Akil ke Makil. Tak macam tu saja. Akil ke Makil. Tak kisahlah Akil ke Makil. Tapi haji. Tengok tu. Dia sebut title haji. Yang pentingnya haji. Tengok. Sebab itulah rela berhabis duit 60-70 ribu tak ada masalah. Sebab haji. Zakat tak bayar. Zakat tak bayar. Sebab apa? Tak nampak zakat. Baik, pergi lagi sikit lagi je. Dan bermacam-macamlah berlakunya. Ada kalanya membuat yang sunat-sunat jua, tidak yang wajib. Sunat je, wajib tak ada. Ada juga makhluk macam ni. Semuanya itu daripada sebab tidak mengenal agama. Kalau dia kenal agama Allah, wajib dia buat, sunat dia buat. Kalau begitu, hendaklah kamu mempelajari akan dia, akan hukum syarak dengan bersungguh-sungguh sehingga kamu kenal akan dia, akan hukum syarak ini. Boleh je ya? Jadi kita mengajilah sungguh-sungguh untuk mengaji ini, untuk sampai martabat. Bukan kita jadi macam yang saya sebut tadi, dah semayang, puasa, haji, zakat tak keluar. Hak tu tak retilah, tak faham. Zakat kena keluar. Kena tengok harta kita setakat banyak mana. Kan? Orang bab zakat ni minta maaf sungguh-sungguh. Dia tak sedar dia kena bayar zakat. Ada juga orang lagu dia tak sedar. Jadi bila dia tak sedar, dia tak tahu ya ke aku bayar zakat ni. Bila kira-kira mu kena bayar zakat. Dia. Jadi bincang baliklah benda ni untuk sama-sama kita jadi orang-orang yang mahir tentang agama dan maklum tentang agama, dan insya-Allah sama-sama kita menjadi orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk bergerombolan. Kita akan masuk dalam Quran ada sebut masuk kelak dalam keadaan bergerombolan. Kita masuk ni ramai-ramai insya-Allah. Barakallahu fiik. Nak habis tak ada nabi kita. Baik, itu saja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang daripada saya. Ada soalan tak ada? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf ambil masa sikit je.